الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Tuan-tuan, sekarang 9.28 campur 20 minit lebih kurang tau. 9.28, 9.38, 9.48. Diskaun 3 minit 9.45. Boleh lebih kurang. Kita letak satu timing lah senang. InsyaAllah. Baik. Okay, plus minus lah 9.45. Dalam 15 minit lebih sikit. Okey, waktu kecederaan 3 minit kalau ada. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni saya mengambil ruang untuk kita terus membicarakan tentang perihal ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi oleh Al-Fadil Tuan Imam kita. Masya-Allah, bacaan yang cukup lunak dan sedap. Saya fikir kalau bacaan macam tadi tu kita lajak terus pun tak apa, sedap tuan-tuan. Ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam kita sebentar tadi dalam rakaat ke 2 dan 3, Imam telah memasuki satu fasa ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita perihal kisah Al-Ma'idah. Apa makna Al-Ma'idah? Al-Ma'idah ialah hidangan yang turun daripada langit. Dan bersempena kisah tersebutlah dinamakan surah ini dengan nama surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kisah Al-Ma'idah ini dalam beberapa ayat, 112 sampai 115. Kalau kita buka di dalam tafsir Ibn Katsir membawakan kepada kita 3-4 jalan hadis-hadis yang mauquf dan juga asar daripada Abdullah bin Abbas, daripada Salman Al-Farisi, daripada Ammar bin Yasir yang menceritakan kepada kita hadis perihal kisah ini dalam mensyarahkan ayat Quran yang dibacakan oleh Tuan Imam kita sebentar tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita izqala al-hawariyu, ketika mana para hawariyun, para sahabat yang setia dengan Nabi Isa berkata kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Itu kalau kita buka Quran, hal yastati'u rabbuka. Tapi kalau kita pergi di setengah tempat, ada imam akan baca hal tastati'u rabbaka. Kedua-dua bacaan itu betul lah, ya, itu dalam konteks qiraat mansub bi fathah. Tapi yang kita dah baca selalu ni, yang kita tengok dalam Quran, tuan-tuan dapat tengok nanti, hal yastati'u rabbuka, seperti mana imam kita baca sebentar tadi. Itu bacaan yang orang kata apa, jumhur lah. Ketika mana Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, adakah Tuhan kamu, adakah Tuhan kita, adakah Allah mampu menurunkan ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, adakah Tuhan Allah mampu menurunkan kepada kita satu hidangan daripada langit? Satu hidangan daripada langit. Dia minta kepada Nabi Isa, tanya. Kalau hal tastati'u rabbaka tadi tu maknanya apa? Hang mampu tak wahai Isa tanya dekat Allah agar Allah turunkan kepada kita hidangan daripada langit. Itu beza dia. Yang ni hal yastati'u rabbuka, mampu tak Allah turunkan hidangan daripada langit? Dia same story lah sebenarnya. Cuma kaedah bacaan saja. Mampu atau tidak Allah turunkan kepada kita hidangan daripada langit? Maka terus Nabi Isa alaihissalam kata, qala Isa, Nabi Isa kata apa? Ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah. Sebab apa? Dalam syarah hadis sebut, dalam tafsir menceritakan ketika mana dia minta kepada Nabi Isa agar Nabi Isa minta kepada Allah buat turun mai satu hidangan daripada langit. Kenapa ni? Dalam hadis disebutkan difardukan kepada depa ini untuk berpuasa selama 30 hari. Sesuai dengan kisah kita pada malam ni lah, sesuai dengan kita dalam bulan Ramadan. Agar difardukan kepada mereka ini untuk berpuasa selama 30 hari. Maka setelah mereka menyempurnakan 30 hari amalan puasa tersebut, maka mereka minta kepada Nabi Isa, apa tanda dia? Tolong minta dekat Allah buat turun mai satu hidangan daripada langit. Maka Nabi Isa
Satu segi mengatakan hampa bertakwalah kepada Allah. Apa yang hampa minta ini ialah di luar kebiasaan, di luar norm. Allah mampu buat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh buat. Cuma apa yang hampa minta ini di luar sunnatullah, di luar kebiasaan. Maka bila mana hampa minta di luar kebiasaan, Allah pasti boleh tunaikan. Tetapi it came with the price. Kata Al-Fadil Denzel Washington, salah sebut Al-Fadil. Denzel Washington sebut di dalam gambar apa nama? Maksud yang dia pakai smart tu. Equalizer. Dia kata when you pray for the rain, you have to deal with the mud. Kalau awak minta hujan, awak kena berhadapan dengan selut. Kata Nabi Isa, Nabi Isa takutlah filem tu. Nabi Isa kata kalau hangpa nak benda yang luar biasa, bila hangpa nak benda yang luar biasa, Allah boleh bagi, tetapi kesan daripada benda luar biasa itu hampa kena taat betul. Hampa kena tunaikan janji betul. Tadi imam macam sedap, mic saya jadi ulih. Dia kalau mic ni dia detect suara tak sedap, dia bunyi tak elok. Suara sedap dia bunyi. Dia kena tambah pasal ni. Baik. Maka kat mana tadi? Denzel Washington. Saya tadi lah kereta, saya fikir aku kuliah lagi, aku nak serius, aku tak mau gelak tak ini kau tuan. Tuan-tuan, Nabi Isa risau apa? Kalau hampa minta benda yang luar biasa, bila Allah dah tunaikan, kalau hampa lawan Allah, kemurkaan Allah sangat besar. Kisah Nabi Allah apa? Nabi Allah Saleh. Bila mana para umat Nabi Saleh minta agar keluar unta daripada bukit, boleh minta dan Allah boleh buat, mudah ya. Keluar unta daripada bukit. Mereka masih lawan Allah. Setelah Allah tunjukkan mukjizat yang luar biasa itu, maka akhirnya kaum Nabi Saleh dibinasakan dengan azab yang sangat dahsyat. Sebelum mereka itu dibinasakan dengan azab yang sangat dahsyat, 3 hari sebelum mereka dibinasakan, wajah mereka bertukar. Bertukar jadi kuning, bertukar jadi merah, bertukar jadi hitam. Kisah yang sangat menyayat hati yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh. Itu yang merisaukan Nabi Isa. Sebab tu Nabi Isa kata, ittaqullah. Berimanlah, bertakwalah kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau hangpa percaya beriman kepada Allah, takwalah, jangan minta benda bukan-bukan. Apa jawapan depa? Qalu nuridu an na'kulaha. Depa kata kami nak makan. Kami minta tu bukan saja-saja nak minta, tapi kami nak makan lapar. 30 hari dah puasa dan disebutkan dalam riwayat depa buka puasa pun hanya yang simple-simple saja. Jadi bila dah habis 30 hari ni nak puasa, nak raya, sebagai satu tanda minta hidangan turun agar mereka dapat menjadikan itu hari raya mereka, dan mereka dapat jamu, dan mereka nak itu jadi sebagai tanda wa tatma'inna qulubuna, dan menjadi ketenangan kepada jiwa kami, wa na'lamu an qad sadaqtana, dan agar itu jadi bukti yang selama ini kamu tak tipu kami, bahawasanya 30 hari kena puasa tu sungguh-sungguh daripada Allah, bukan datang daripada kamu wahai Isa. Maka kami nak tanda itu. At least benda yang kamu cakap itu betul daripada Allah, maka kami telah sempurnakan 30 hari puasa ni. Mereka tak bergeluh lah tuan-tuan, raya Jumaat ke Sabtu, dah lah 30 hari sungguh lah kan. Ni lah tak habis gini kan. Tak, nanti kuliah-kuliah saya nak cerita yang tu. Ni tak boleh, tazkirah 20 minit, saya kena cepat tuan-tuan. Maka mereka minta kepada Nabi Isa, kata nak bukti itu agar hati kami tenang, dan kami nak makan juga. Kemudian kata depa wanakunu, agar kami ini jadi lagu mana alaiha syahidin, kami dapat menyaksikan benda tu. Tuan-tuan, maka Nabi Isa sebut dalam riwayat kata apa? Nabi Isa pun pakai serban dia, pakai pakaian ibadat dia, masuk ke dalam mihrab dia dengan penuh tangisan dan berat hati. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sungguh-sungguh, dalam keadaan Nabi Isa takut dan risau tuan-tuan. Risau apa? Risau takut umat dia jadi macam umat Nabi Saleh. Lepas Allah dah tunjukkan mukjizat yang luar biasa, maka mereka still lawan Allah, maka azab Allah yang datang lepas itu sangat besar. Begitu juga kita tuan-tuan dalam kehidupan kita seharian. Kita minta kepada Allah kadang-kadang benda yang di luar kebiasaan. Misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ni kerja gaji sebulan 1,200, tapi boleh tak hadiah kat aku 1 juta? Allah boleh hadiahkan. Allah takdirkan menang mana-mana cabutan bertuah bank kau apa kau dapat. Tetapi ingat, bila kita dapat benda tu, bukti, dan kita pun pernah berdoa benda tu, dan miracle Allah tunjuk dan kita dapat, tanggungjawab, obligation yang datang selepas itu sangat besar. Kita kena sempurnakan zakat, kita kena bantu orang yang susah,
Kita kena tunaikan nazar kita kalau ada. Kalau kita langgar mana tu tuan-tuan, azab yang menyusul kemudian itu azab yang sangat besar. Itu yang kita kena terima. Itu yang kita kena pedomankan. Kalau kita ada sakit yang teruk, tiba-tiba Allah jadikan keajaiban, sembuh sakit itu sepenuhnya. Maka kalau kita ada nazar sebelumnya, kalau kita ada niat sebelumnya, tunaikan, kerana Allah dah hadiahkan kepada kita satu kesembuhan, satu takdir yang luar biasa. Allah boleh buat semua benda luar biasa, tetapi sengaja Allah aturkan kehidupan alam ini agar ada sunnatullah, agar undang-undang itu diikuti, agar perjalanan alam ini tersusun. Tetapi Allah juga boleh buat perkara yang mencari akal, mencari adat, boleh buat. Tetapi orang yang dapat benda tu, it came with the price. Itu yang Nabi Isa risau. Nabi Isa pun doa kepada Allah, seperti mana Imam baca sebentar tadi dalam muka surat 127 tu, ayat berapa tak tahu. Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan daripada langit. Turunkanlah kami hidangan daripada langit, kata Nabi Isa, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, agar kami dapat jadikan peristiwa turunnya hidangan itu sebagai hari raya kepada kami. Aid tu raya, ya, agar hari turunnya hidangan itu memberi satu signal yang hari ni tak payah puasa dah, cukup dah 30 hari, maka hari ni hari raya, maka hidangan raya kita kali ini Allah yang hidangkan daripada langit. Dan agar ini menjadi satu, kami akan jadikan ia sebagai hari raya kepada kami dan generasi sesudah kami dan sebelum kami. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang puasa, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana difardukan kepada umat sebelum kamu. Memang every single ummah before, semua umat sebelum ini menjalani ibadah puasa. Semua, bukan kata kita saja. Umat Nabi Musa berpuasa, umat Nabi Isa berpuasa, para umat sebelumnya semua berpuasa. Cuma mereka ini ada satu kelebihan, yang mana mereka bila mereka habis satu-satu amalan, mereka ada ruang untuk minta, nak tengok signal, adakah amalan mereka itu diterima ataupun tidak. Ini ada satu kelebihan kepada umat dahulu, ya. Saya bagi contoh yang lain. Umat zaman Nabi Yusha' bin Nun, bila mana mereka berjihad ni, Bani Israel berjihad di jalan Allah, habis jihad, harta ghanimah itu mereka kumpul di satu tempat, ya, disebut dalam hadis, maka akan ada api mai sambak harta ghanimah itu. Kalau api itu sambak, bermaksud jihad mereka tadi itu, amalan mereka tadi itu Allah terima. Mereka ada satu signal yang tu, ya. Kita adapun kita umat akhir zaman, kita kena ada dua benda, khauf, raja, takut dan harap. Kita buat apa-apa amalan, jangan kita sangka kita dah selesai dah. Jangan kita rasa kita boleh menabik dah. Aku telah sempurna amalan aku. Tak boleh. Kita kena sentiasa ada rasa takut. Kena sentiasa ada rasa harap agar amalan ini Allah terima. Kena ada sentiasa ada rasa takut. Takut amalan kita ni Allah tak terima. Kena rasa macam tu. Sentiasa ada rasa berwaspada. Itulah takwa. Ya. Tuan-tuan, maka bila Nabi Isa berdoa begitu, turunlah hidangan daripada langit. Disebutkan dalam tafsir, dalam hadis yang sebut tadi, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, saya rangkumkan ketiga-tiga sekali, turun hidangan tu daripada langit, tuan-tuan. Dalam beberapa riwayat sebut malaikat turun, tapi yang lebih masyhur, dia turun daripada celahan awan. Dia turun pelan-pelan. Turun. Semua pakat menyaksikan bagaimana hidangan itu sedang turun daripada langit. Pelan-pelan turun sampai di depan mereka. Dan hidangan itu disebut dalam riwayat aromanya cukup wangi, dan ada kain yang menutupi hidangan tersebut. Ada kain yang tutup hidangan itu. Dan bila sampai di depan mereka, maka kata Nabi Isa kepada mereka, buka. Allah dah hidangkan kepada kita makanan, buka. Maka mereka kata kepada Nabi Isa, kami tak akan buka. Selagi kau tak buka, wahai Isa, kami tak berani buka. Dia bertakut. Maka Nabi Isa pun buka. Bila buka, tuan-tuan, dalam riwayat sebut kelihatan ikan yang sangat fresh, yang tak tahulah masak apa, tapi sangat sedap. Memang dah masak. Dan beberapa buah-buahan, dan ada potongan daging, yang makanan yang sangat sedap dan mewah lah. Maka Nabi Isa kata kepada mereka, makanlah. Allah dah bagi dah, apa minta Allah bagi, miracle. Makan. Maka dia berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, ini bukan dalam Quran, ini dalam hadis, wahai Isa,
adakah ikan ni, adakah makanan ni makanan daripada syurga ataupun makanan daripada langit? Tuan-tuan, ini pun satu perangai Bani Israel juga, tuan-tuan kan. Dia pun suka banyak tanya. Dan surah Baqarah ada cerita pasal dia dengan Nabi Musa. Tanya banyak. Kadang-kadang benda tu tak rumit, tapi bila dia tanya, dia jadi rumit. Ya. Kadang-kadang benda tu kita boleh selesai dengan zon, tetapi bila dia rajin soal, dia rajin cari, benda yang tak ada jadi ada. Nah, kita pergi supermarket, kita nak cek satu-satu duit yang dalam peti cash tu, adakah duit tu duit orang kapiang, adakah duit tu duit mai daripada sumber beli arak. Jenuh, tuan-tuan. Pakai tak boleh bergerak lah. Ada benda yang kita boleh lego saja. Tapi orang Bani Israel, dia suka menyusahkan diri dia. Lepas tu dia jadikan itu alasan untuk dia tak mau buat benda tu. Ini perangai Bani Israel. Maka dia berkata kepada Nabi Isa, benda ni macam mana ni? Contoh tuan-tuan, JAKIM dah letak logo halal, selesai. Katalah tak halal ke, dia pun tanggung. Kita pula Nabi Isa, aku kalau JAKIM cop halal tak cukup ni. Aku nak cop halal tu daripada JAKIM, daripada Fatoni, daripada Indonesia. Panjang kan? Dia pula nak pergi cek pula halal. Tak perlu. Itu contohlah. Bila Bani Israel kata, wahai Isa, makanan ni daripada langit ke, daripada syurga ke, lagu mana? Siapa yang buat? Siapa yang masak kat kita ni? Pasal dia main kat kita dalam bentuk hidangan makanan. Dia pakai rempah cap O ke apa tak tahu. Maka Nabi Isa kata, ni bukan siapa-siapa masak, bukan dia naik di langit orang tolong masak, di atas malaikat tolong masak kau, bukan main daripada syurga. Itu tidak. Daripada syurga pun tidak, daripada langit pun tidak. Ia ialah ikan yang mana Allah kata jadi hang sebagai makanan, maka dia jadi makanan. Dia hanya berlaku dalam proses bainal kafi wan nun. Hanya dalam proses kaf, huruf kaf dan huruf nun. Kun kata Allah jadi makanan, maka dia jadi makanan. Dia pun tak percaya. Dia berkata, lagu mana boleh jadi lagu tu? Maka kata Nabi Isa, wahai ikan, jadi ikan balik. Ikan tu terus bertukar jadi ikan balik. Ikan hidup balik. Maka ikan tu berkocak hidup. Bila hidup, dia jadi takut. Maka Nabi Isa kata, wahai ikan, jadi balik hidangan. Dia jadi balik hidangan. Tuan-tuan, nak buktikan dekat mereka, Allah yang buat. Allah tak perlu ada proses untuk dia naik dulu, pelekat api, sagi malaikat di atas tolong masak sat, kan? Tak payah. Allah kata ikan jadi yang makanan, dia jadi makanan. Dia pun susah hati. Maka Nabi Isa kata, lah makanlah. Makan, Allah jamu, makan. Allah jamu. Raya-raya ni makan. Dia berkata, wahai Isa, hanglah makan dulu. Tuan-tuan, wah, oi panjang Bani Israel ni. Hanglah makan dulu. Depa takut kot lah ada racun ke apa ke kot ini balasan untuk depa sebab minta bukan-bukan ke. Tahu pun. Kan? Makan dulu Nabi Isa. Nabi Isa kata, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir terjemahan Indonesia, kan? Saya baru baca petang tadi. Nabi Isa kata, bukankah tadi kamu yang merengek-rengek nak makanan ni? Dia terjemah macam tu. Saya tak tahu. Merengek-rengek dia terjemah kan. Merengek-rengek nak makanan ni. Dia pun tak berani. Selagi Nabi Isa tak makan, dia pun tak mau makan. Maka Nabi Isa kata lagu ni. Nabi Isa tak mau makan pasal Nabi Isa memang tak mau di awal dah. Bukan dia jadikan satu ibadat itu sebagai syarat nak bila mana Allah terima, Allah kena bagi something. Dah. Ibadat ialah kita ini hamba, apa saja Allah suruh buat, kita buat. Allah nak bagi, tak bagi, itu hak Allah. Kita semayang 1000 tahun, Allah kata aku tak mau bagi syurga kepada hang. Hak Allah. Kita tak semayang langsung, Allah kata aku nak bagi hang syurga. Pasal apa? Saja aku suka ke hang. Hak Allah. Kita kena faham yang tu, tuan-tuan. Kehidupan kita ini total, diri kita ini, jiwa kita ini, tubuh badan kita ini, hatta kita ini sendiri, semuanya Allah yang punya. Tak ada ruang dan nilai, tak ada apa kita ni, tuan-tuan. Maka kalau kita faham konsep itu, apa sahaja yang datang dan menimpa kita, kita terima dengan redha dan senyum. Tuan-tuan, maka Nabi Isa kata tak mau. Aku tak apalah, tambah tak apa. Nabi Isa kata lah ni, buka benda ni dekat fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang miskin. Maka panggillah orang fakir dan miskin, mai 1300 orang sebut dalam riwayat. Pakat mai makan, dan disebut dalam riwayat orang yang terakhir makan al-awakhir minhum, dan orang yang terakhir makan ya'kulu mislu kama al-awalu minhum. Orang-orang yang terakhir makan sama dia makan, kualiti dia makan macam orang yang awal makan. Maknanya lauk itu tak berkurang. Dan before their eyes, depan mata mereka, orang yang sakit makan terus jadi sihat. Orang yang miskin makan balik jadi kaya. Orang yang susah makan balik jadi senang. Maka para Hawariyun ni tengok, dia menyesal, kenapa kami tak makan daripada awal? Orang-orang susah ni makan. Disebut dalam riwayat, hidangan itu lepas mereka habis makan, naik balik ke langit. Dan esoknya hidangan itu Allah jadikan dia turun lagi. Dan
orang fakir miskin ni pergi makan lagi. Sampai hari ke berapa Allah nak uji kaum Bani Israel ni dengan syariat bahawasanya hidangan itu lepas pada ni orang-orang kaya. Dalam Quran tak sebutlah T20 pedak lah. Cuma dalam hadis kata, dalam hadis mauquf ni kata, selepas daripada ni hidangan ni semua tak boleh makan lah. Bukan semua orang. Dia hanya untuk B40 saja. Bukan B40, minta maaf lah. Untuk B40 tak miskin sangat kan. B40 ni sederhana kan. Ni untuk yang miskin betul. Untuk yang betul-betul miskin, yang fakir sahaja. Lepas pada ni. Nampak? Bila turun ayat macam tu, bila Nabi Isa beritahu macam tu, pasal hari-hari makanan duk turun ni, turun daripada langit dan rasa yang sangat sedap. Bila Nabi Isa kata lepas daripada ni dia turun, orang-orang senang tak boleh makan dah, haram. Yang susah sahaja boleh ambil makan. Pada masa tu mereka ni rasa tak sedar hati. Mana haji? Bukan mereka saja bayar cukai, kami pun bayar cukai. Ayat ni selalu keluar kan. Jadi tak maaf kan. Dalam lawak. Tapi mereka rasa macam padahal Allah nak uji saja. Itu tanggungjawab orang senang kepada orang susah, tuan. Tanggungjawab. Dalam poket kita ada rezeki orang lain. Kadang-kadang kita senang, rezeki tu bukan kita punya, anak kita punya. Kita tumpang lah. Kita jadi bos dekat restoran, kedai makan. Dapat duit banyak, bukan duit kita tu. Rezeki tu sebenarnya pekerja kita punya. Tapi Allah nak bagi kat dia, ikut jalan kita sebab kita bos. Lepas tu kita kena bagi. Baik. Tuan-tuan, maka bila mana sebut lagu tu, puak-puak yang senang ni, saya tak mau kata kaya, yang senang ni, mereka mula buat pakatan. Dia berkata tak boleh jadi. Sebelum kita tak boleh makan esok, lah ni kita passing siap-siap. Itu punca kebinasaan ni, bang. Itu yang Allah sebut dalam Quran ni, ayat selepas pada tadi tu. Bila Allah kata kepada Nabi Isa, inni munazzilu, aku akan turunkan alaikum, aku akan turunkan kepada kamu hidangan ini. Tetapi famay yakfur ba'du minkum, barang siapa yang kufur selepas turunnya hidangan ini, fa inni u'adzibuhum, aku akan azab depa tu dengan satu azaban mau u'adzibuhu ahadan minal alamin, aku akan bagi satu azab yang tidak pernah orang lain kena azab tu, azab yang sangat dahsyat. Allah dah habaq awal lagi dah. Lepas turunnya talam ni nanti, kalau hampa buat perangai apa-apa, hampa lawan arahan Allah, Allah akan bagi satu azab. Fa inni u'adzibu, aku akan bagi azab, azaban ma azabahu ahadan minal alamin, yang tak pernah aku bagi kepada orang lain sebelum ni. Yet depa still lawan Allah juga. Bila turun arahan agar orang-orang senang sabar sat, bukan Allah tak adil, Allah adil, tapi nak tengok orang-orang yang senang ini, Allah dah bagi dia kesenangan di sudut lain, di sudut makanan ini, bagilah orang susah pula, dia tak boleh terima. Maka dia simpan. Bila turun hidangan itu, hari-hari lah ni, dia ambil tapau, tuan-tuan. Dia tapau simpan kat dia. Ini nama dia, apa, dalam sistem ekonomi dia ada istilah dia. Dia taruh stok. Dia monopoli, dia taruh stok kat dia. Dia ada stok banyak, dia taruh kat dia. Dia taruh. Jadi dia ni tarik tapau simpan. Sedangkan hidangan tu takkan berkurang sebenarnya. Tapi bila buat perangai lagu ni, maka Allah takdirkan golongan ini disebut dalam hadis, Allah binasakan mereka dan Allah tukarkan mereka itu menjadi kera dan babi. Qiradatan wal qanazir, menjadi kera yang hina dan babi. Dan dalam riwayat sebut depa ni tak ada keturunan. Kena jelaskan. Kalau kita jumpa kera kot jalan ni, kita ni keturunan al-Maidah tu, tak ada. Depa ni mati takat depa ya. Depa tak ada anak dah. Depa jadi kera dan babi yang hina. Tetapi dalam riwayat kata, bukan riwayat, dalam syarah riwayat ni kata depa takat depa saja. Depa tak ada keturunan dah. Jadi menjadilah mereka itu babi dan kera. Kerana apa? Mereka telah sempurnakan amalan itu 30 hari itu. Lepas tu depa minta sesuatu yang luar norma dan Allah bagi. Tapi Allah bagi signal siap-siap dah. Allah bagi warning dah. Hampa kena taat pasal benda ni, hampa dah minta benda yang luar biasa. Okey, depa setuju. Bila dah turun, Allah uji sikit, depa dah lupa janji depa kepada Allah. Maka depa masih melawan Allah, itu sifat manusia. Maka akhirnya Allah binasakan mereka dengan kebinasaan yang luar biasa juga. Seperti mana kelebihan yang luar biasa Allah berikan kepada mereka, maka kebinasaan mereka nanti pun kebinasaan yang luar biasa. Tuan-tuan, sebagai penutup ingat, terlebih juga, hati-hati tuan-tuan dalam kita berdoa kepada Allah. Doalah apa sahaja, tetapi bila kita dapat nikmat daripada Allah, ingat
apa yang kita janji dan doa sebelumnya itu, ingat balik, ada tak apa-apa yang kita janji sebelumnya. Jangan kita jadi seperti mana bangsa yang meminta kepada Nabi Isa Al-Maidah. Jangan kita jadi seperti mana Qarun yang berjanji kepada Nabi Musa, yang sebelum masa susah dia janji macam-macam, bila dia senang dia lupa akan nikmat dan janjinya sebelumnya. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Itu kisah Al-Maidah sedikit sebanyak. Kita sambung kembali sembahyang tarawih. Assalamualaikum.